Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Hakiman bin Abdullah dari Kumpulan 7. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kami akan membincangkan berkenaan topik yang hangat di hangat diperkatakan, iaitu fenomena perbahasan teori bentuk bumi. Uh, Dalam artikel terbaru ini dari Astro Awani, uh, Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shah tampil mengatakan bumi rata bagi membahaskan tentang persoalan bentuk teori bentuk bumi, iaitu di antara bentuk mendatar dan juga bentuk bulat. So, dalam pernyataan beliau mengatakan bentuk muka bumi bukan seperti bola, lebih kepada berbentuk seperti telur, iaitu beliau juga berkatakan setiap orang harus ke angkasa lepas jika diberikan peluang bagi memperlihatkan bentuk muka bumi yang sebenar. So, beliau juga mengatakan sukar baginya untuk mengubah pemikiran golongan flat earth yang mempercayai bentuk muka bumi itu rata, tetapi beliau berkongsi pengalaman tentang apa yang dilaluinya di angkasa lepas dalam interview yang dikatakan dengan wartawan berikut. So, salah seorang pemikiran golongan bentuk bumi mendatar bernama Zaimi telah memuat naik status di Facebook baru-baru ini menjambar Syekh Muzaffar untuk bersumpah dengan memperkatakan bahawa bentuk kita bumi itu sebenarnya sfera dan bukannya rata seperti yang diucapkan oleh dia cakap hebat beberapa ilmuwan dunia. Dan saja daripada saya, seterusnya. Selamat petang, nama saya Diong dan saya akan meneruskan dengan bahagian pengenalan. So, untuk kita pembahasan teori bentuk bumi kita ini, ia bermula dengan satu golongan yang disebut sebagai Flat Earth Society ataupun dalam bahasa Melayu menganut bumi rata. Mereka menafikan bahawa fakta bumi itu bulat dan mereka mempercayai bahawa bumi itu rata. Mengikuti kemajuan zaman, teknologi telah berkembang dan dengan bantuan media sosial, ideologi bumi itu rata dapat disebar melalui sosial media secara besar-besaran kepada ramai pihak. Sampai isu ini telah sampai ke pihak profesional, maka isu ini telah lebih hangat dibincangkan di luar negara. Okey, terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris. Pada hari ini saya akan menceritakan mengenai latar belakang bumi yang diperkatakan melalui buku adalah bentuk sfera dan mempunyai empat lapisan. Lapisan yang pertama adalah earth, mantle, yang terakhir adalah inner. Idea bumi datar ini digunakan sebagai peralatan politik di setengah negara untuk berhujah dengan Kristian untuk bersifat minda yang tertutup. Penganut bumi mendatar cuba membuktikan teori bumi mendatar melalui kajian saintifik. Okey, bagi objektif kajian ini, kami akan kaitkan ilmu falsafah yang terlibat dalam fenomena perbahasan teori bentuk bumi, mengkaji faktor kewujudan perbahasan teori bentuk bumi dan sumber sokongan fahaman masing-masing. Objektif ketiga, mengenai pandangan mahasiswa UTHM terhadap isu yang dikaji. Dan yang terakhir, menentukan impak hakikat ilmu terhadap masyarakat. Okey. Saya akan meneruskan dengan bahagian analisis. Menurut analisis kajian yang kita telah buat, kita mendapati jantina, lelaki dan beragama Islam adalah kebanyakan yang menyertai
kajian kita. Menurut jawapan yang kita tanya, kebanyakan mereka pernah dengar tentang teori bentuk bumi dan mereka tidak rasa bentuk bumi adalah mendaftar. Selain daripada itu, mereka yakin teori bentuk bumi tidak perlu dibahaskan dan golongan yang memegang ideologi yang berbeza daripada saya adalah pelik dan tidak boleh diterima. Daripada jawapan ini, kebanyakan mereka yang memberi jawapan ya. Seterusnya, berdasarkan raja di atas, tidak kira mahasiswa menyokong ideologi mana, mereka mendapat maklumat daripada kitab agama, kajian saintifik, dokumentari dan akal fikir logik. Berdasarkan carta ini, walaupun kebanyakan responden tidak menyokong teori bentuk bumi bulat, masih ada responden yang menyoalkan realiti yang sedia faham. Cara ini untuk soalan yang kedua, menunjukkan faktor yang menjadi sokongan kepada teori bentuk bumi bulat dan kebanyakan mahasiswa setuju dengan teori ini berdasarkan fenomena pergerakan bintang dan matahari. Yang ini merupakan jawapan yang kita dapat daripada responden kita tentang respon isu pembahasan teori bentuk bumi. Okey, sekian, terima kasih. Selamat petang, nama saya Chi Jiang Hong dan saya akan teruskan dengan bahagian perbincangan. Bahagian ini adalah merujuk kepada kajian yang dibuat oleh kumpulan kita. Daripada kajian kami, kita mendapati bahawa sumber rujukan pengetahuan mahasiswa adalah dibina atas gabungan ajaran agama dan ilmu saintifik. Selain itu, isu perbahasan teori bentuk bumi adalah tidak dibincang begitu hangat dalam kalangan masyarakat kami, iaitu dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi UTHN. Seterusnya, kita mendapati bahawa penyokong teori bentuk bumi bulat adalah lebih kepada fahaman modernisme, manakala penyokong teori bentuk bumi datar pula adalah lebih kepada fahaman pasca modernisme. Fahaman modernisme ini adalah lebih cenderung kepada penggunaan akal fikiran logik dan ilmu-ilmu sains untuk menentukan sesuatu kebenaran. Sifat ini dapat dilihat dengan jelas pada responden yang menyokong teori bentuk bumi bulat, yang juga yakin kepada pendirian masing-masing berdasarkan sumber kajian atau penyelidikan. Manakala fahaman pasca modernisme pula mengatakan bahawa ilmu sains tidak bersifat paradigmatik ataupun fahaman ini menentang dengan ilmu sains. Sifat ini boleh dijumpai pada penganut bumi mendatar yang pada zaman terdahulu yang menentang ilmu sains yang bersifat modernisme. Akhir sekali, isu ini sering diperdebatkan adalah kerana sebahagian manusia yang tidak dapat menerima fahaman yang berbeza daripada pendirian sendiri dan ingin menghalang sesuatu kebenaran untuk dibincangkan dari sudut yang berbeza. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Amirul. Saya akan bincangkan tentang kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan, minda yang terbuka adalah penting apabila menghadapi cabaran daripada pandangan yang berbeza berkenaan dengan hakikat ilmu. Selain itu, ajaran agama, kajian saintifik dan pengalaman harian seperti pengaruh media massa, selebriti yang dikagumi
ilmu apa dan keyakinan diri merupakan antara faktor-faktor yang dapat menjejaskan fahaman seseorang tentang suatu teori. Cadangan pertama adalah mendapatkan pandangan daripada ahli profesional seperti pensyarah. Selain itu, melampirkan video pengenalan teori bumi mendatar dalam borang saat selidik dalam talian. Okey, itu sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey. Okey tak? Ya, saya